Bab Nabi SAW telah mengantar Zubair sebagai pengintip seorang diri. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah, beliau berkata, Nabi SAW menyeru orang pada hari Khandaq, maka Zubair menyahut seruan baginda. Kemudian Nabi SAW menyeru mereka, lalu Zubair menyahut pula. Kemudian Nabi SAW menyeru mereka, lalu Zubair menyahut pula 3 kali. Maka Nabi SAW bersabda, setiap Nabi ada pendukung ataupun pembela setianya, dan sesungguhnya pembela setiaku, pendukung setiaku ialah Zubair. Dengan sanad satu lagi, Imam Bukhari meriwayatkan daripada Jabir, sesungguhnya sahabat-sahabat, sesungguhnya orang ramai suka kalau kamu menceritakan kepada mereka daripada Jabir. Faqala fi dhalikal majlis, maka dia pun menceritakan di dalam majlis itu bahawa aku telah mendengar Jabir. Fatataba'a baina ahadith, dia pun menyebutkan beberapa hadis. Ya, katanya aku telah mendengar Jabir. Qultu li Sufyan, saya berkata kepada Sufyan, yakni Ali bin Abdullah Al-Madini. Saya tu maksudnya Ali bin Abdullah Al-Madini. Saya berkata kepada Sufyan, maksudnya Sufyan bin Uyainah, sesungguhnya Ats-Tsauri, yakni Sufyan Ats-Tsauri mengatakan yauma Quraizah, pada hari Quraizah. Faqala, maka Sufyan bin Uyainah berkata, demikianlah saya mendengar daripadanya. Jadi daripada Muhammad bin Al-Munkadir, seperti mana engkau duduk di hadapan saya ini, yaitu pada hari Khandaq, yakni dia menyebutkan hari Khandaq. Sufyan berkata, hari yang sama itu, hari yang sama, sambil Sufyan tersenyum. Wa tabassama Sufyan, Sufyan tersenyum, yakni sambil tersenyum dia mengatakan hari itu hari yang sama. Bab qaulillah, ini bab firman Allah, jangan kamu masuk ke rumah Nabi kecuali apabila diizinkan, dibenarkan kepadamu. Kalau ada seseorang mengizinkan, maka sudah harus, mana sudah boleh kamu masuk ke dalam rumah itu. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abi Musa bahawa Nabi SAW pernah masuk ke dalam satu kebun, maka dia menyuruh saya menjaga pintu kebun itu. Tiba-tiba datang seseorang meminta izin, yakni untuk masuk. Maka Nabi SAW berkata, izinkan kepadanya, di samping berikan berita gembira kepadanya akan mendapat syurga, bahawa dia akan mendapat syurga. Rupa-rupanya orang itu ialah Abu Bakar. Kemudian datang Umar, dia berkata, Nabi SAW berkata, izinkan kepadanya, di samping berilah berita gembira kepadanya bahawa dia akan mendapat syurga. Kemudian datang Uthman, dia berkata, Nabi SAW berkata, i'dzan lahu, izinkan kepadanya, di samping beri berita gembira kepadanya akan mendapat syurga. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Ibnu Abbas, daripada Umar, beliau berkata, saya pergi, pada ketika itu Rasulullah SAW berada di bahagian atas rumahnya, yakni di atas loteng rumahnya, dan ada seorang hamba Rasulullah SAW yang hitam warna kulitnya, duduk di bawah ataupun dekat tangga, duduk di kepala tangga. Saya pun berkata, cakap, ini Umar bin Al-Khattab, yang ini datang. Fa'adhina li, maka Nabi SAW mengizinkan kepada saya, ataupun hamba itu mengizinkan kepada saya untuk masuk.
Ini bab pembesar-pembesar ataupun utusan-utusan yang dihantarkan oleh Rasulullah ataupun yang diutuskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang demi seorang. Ibnu Abbas berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menghantar Dihyah Al-Kalbi membawa suratnya kepada pembesar Busra, meminta supaya dia menyampaikan surat itu kepada Kaisar. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Ibnu Abbas, beliau menceritakan kepada perawi di bawahnya, yaitu Ubaidullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menghantar suratnya kepada Kisra. Fa'amarahu, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan pembawanya, yakni Abdullah bin Hudzafah, supaya memberikan kepada pembesar Bahrain dengan meminta dia menyampaikannya kepada yadfa'uhu, dengan memintanya menyampaikan kepada Kisra. Apabila Kisra membaca surat itu, yakni surat Nabi SAW itu, dia telah mengoyak-ngoyakkannya. Saya rasa Ibnul Musayyab berkata, maka Rasulullah SAW mendoakan keburukan untuk mereka, yaitu semoga ataupun supaya mereka dikoyak-koyakkan ataupun dihancurkan sama sekali. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Salamah bin Al-Akwa' bahawa Rasulullah SAW berkata kepada seorang lelaki daripada kabilah Aslam, isytiharkan di kalangan kaummu ataupun di kalangan orang ramai pada hari Ashura bahawa orang yang telah makan, maka dia hendaklah menyempurnakan saki-baki harinya, hendaklah menyempurnakan saki-baki harinya, yakni ataupun harinya yang masih tertinggal lagi. Dan sesiapa yang belum lagi makan, maka hendaklah dia berpuasa. Bab wasatin Nabi. Ini bab pesanan Nabi SAW kepada rumbungan-rumbungan Arab, yaitu supaya mereka menyampaikan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada orang-orang di belakang mereka, yakni orang-orang yang tidak datang. Malik bin Al-Huwairith menyebutkan begitu. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abi Jamrah. Meriwayatkan daripada Abi Jamrah, beliau berkata, Ibnu Abbas selalu mendudukkan saya di atas katilnya, mana di sebelah dia. Faqala li, maka dia berkata kepada saya, sesungguhnya rombongan Abdul Qais telah datang kepada Rasulullah SAW. Rasulullah pun bertanya, manil wafdu, siapakah rombongan itu? Mereka menjawab, Rabi'ah, yakni mereka daripada kabilah Rabi'ah. Nabi SAW pun bersabda, berkata, marhaban bil wafd, selamat datang kepada rombongan itu dan kaum itu, dalam keadaan tidak terhina dan menyesal mereka. Mereka pun berkata, wahai Rasulullah, di antara kami dengan engkau ada orang kafir Mudar, yakni yang menghalang kami untuk datang dengan bebas. Oleh itu, hendaklah engkau perintahkan kepada kami tentang sesuatu yang mana kami boleh ataupun dapat masuk syurga dengannya, dan kami dapat menceritakannya kepada orang-orang di belakang kami, yakni orang-orang yang tidak datang. Lalu selepas itu mereka bertanya pula tentang minuman-minuman yang boleh mereka minum. Nabi SAW melarang mereka daripada 4 perkara dan menyuruh mereka 4 perkara. Nabi SAW menyuruh mereka beriman kepada Allah